Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Sagodri-sagodri wanakkam, sepina farmani how makaifalukum anabilah syukran marai dan huaran inturan umundai icaran tachau. Ladies and gentlemen, this is all about sharing section referring to the COVID-19. So my topic today is how to make sure that the current government, for instance, Perikatan Nasional, will remain and maintain or sustain their power, and also how to make sure that Tan Sri Muhyiddin Yassin will always he have his own towering personality and also goodwill to make sure that our country will maintain and sustain our progress in the leadership and also in terms of economic growth. Okay, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan melestarikan diri, khususnya saya, untuk membantu kerajaan yang sedia ada mengekalkan kuasa dan seterusnya mentadbir hurus negara ini secara mampan sehinggalah tahun 2023 Parlimen dibubarkan. Ini satu doa, saudara. Realitinya begitu, kun fayakun. Pencetus Idealisme Lestari, Monash Lendu. Saudara, itu nama timbangan saya dan nama saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah. Saya ingin mendoakan agar Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, kekal kuasa sehingga 2023. Tuan-tuan dan perempuan, kita merancang sedang Allah Maha Perancang. Ini doa saya secara peribadi untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana realitinya beliaulah Perdana Menteri sekarang. Walau apapun hujah dalil dan nas yang kita pertikai, kun fayakun, Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang ke-8. Para hadirin sekalian, bagaimana caranya untuk kita membantu PM kita, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita? Tidak kiralah hari ini sekiranya Perdana Menteri itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun Tun Dr. Mahathir maupun sesiapa saja individu, tuan-tuan dan saya dan sesiapa saja menjadi antara rakyat Malaysia individu yang terpilih untuk menjadi Perdana Menteri. Hari ini kita khususkan kepada bagaimanakah agenda untuk saya, tuan-tuan sarjana, profesor, layman think tank, rakyat akar umbi. Kita jangan buang masa. Hakikatnya Allah telah takdirkan, istana telah memberi izin, dan hari ini PM kita adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara, ada kata-kata cemuhan, inahan, kritikan, kononnya kita adalah lalang. Kita bukan lalang, namun pemikir lestari, saudara. Itulah perbezaan di antara orang yang lalang, yang mempunyai satu matlamat, keinginan, dan juga diberikan sogokan maupun diberikan segala kemudahan. Tetapi kita bukanlah dalam kalangan orang-orang yang terpilih, yang berada di kiri dan kanan Perdana Menteri ataupun Jamaah Menteri. Kita adalah rakyat Malaysia di akar umbi yang mempunyai jiwa lestari. Saudara-saudari, the list of Malaysian Prime Minister since 1957 until 2020. So kita melihat bagaimanakah tokoh kepimpinan, iaitu bermula daripada almarhum Tengku Abdul Rahman selama 13 tahun, bapa kemerdekaan Malaysia, dan seterusnya Tun Abdul Razak, almarhum Tun Abdul Razak, bapa pertanian negara. Dan kita amat mengasihi juga almarhum Tun Hussein On, bapa perpaduan Malaysia, kerana pada ketika itu berlaku kacau bilau huru-hara dalam negara. Kita melihat sumbangan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia yang lampau 24 tahun, saudara. Dan seterusnya, beliau Tun Mahathir adalah bapa permodenan, bapa pembangunan modal insan dan Islam Hadari, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Saudara, seterusnya kita melihat Datuk Seri Najib Razak selaku bapa transformasi negara. Dan kita juga melihat kembalinya Mahathir Mohamad kali kedua pada 2018 hingga 2020, selama 2 tahun selepas pakatan menjadi kerajaan. Dan sekarang ini, saudara, hakikatnya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Baik saudara, kita melihat metod kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga 2023. Ini cadangan saya kepada beliau, dan kita harapkan rakyat Malaysia, think tank, orang politik, ahli parlimen don sampaikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui WhatsApp, melalui email, melalui apa saja medium yang ada, asalkan slide ini sampai, hujah dalil ini sampai, perkongsian ini. Baik, yang pertama saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, pertahankan integriti. Kita tolak pemimpin korup, pemimpin ketua jabatan, individu, orang politik, siapa
apa saja. Sekiranya Tan Sri tak boleh menolak mereka, jangan lantik mereka, berikan mereka apa-apa jawatan, kerana itu akan memakan diri dan menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan Tan Sri. Terpaksa Tan Sri, kita terpaksa melakukan perkara itu kerana rakyat di akar umbi, termasuk pemimpin kerajaan dan pembangkang, tidak boleh menerima mana-mana pemimpin yang terpalit dari segi ethos. Ethos itu adalah pandangan Aristotle. Communication rhetoric, iaitu credibility, mestilah mencerminkan pemimpin yang mempunyai accountability dan integriti tinggi. Baik, seterusnya, Tan Sri jaga Yang Tan Agong dan Raja-Raja Melayu, termasuk istana, Raja-Raja Melayu, keutuhan perlembagaan dan juga kedaulatan Raja-Raja mestilah dipertahankan supaya kita tidak dilihat dalam kalangan pemimpin yang leka, pemimpin yang tidak utamakan kepimpinan Raja-Raja Melayu, kerana Raja-Raja adalah tunjang kepimpinan negara. Seterusnya, Tan Sri, yang warna hijau pekat ini tuan-tuan, ini adalah keutamaan-keutamaan, ya. Seterusnya kita melihat kepentingan nilai kemanusiaan. Tan Sri, Malaysia adalah sebuah negara yang pelbagai kaum dan kita perlu memperjuangkan nilai kemanusiaan, bukan dalam Malaysia, malahan masyarakat dunia juga mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Tan Sri, terima kasih tahniah COVID-19, Tan Sri memberi pakej rangsangan ekonomi yang amat lestari dan menyenangkan pelbagai pihak. Dan ini suatu perkara yang jarang berlaku dan mustahil kebanyakan pemimpin tidak dapat berfikir dalam pelbagai keadaan. Tetapi Perikatan Nasional di bawah Tan Sri dapat memikirkan pelbagai alternatif. Baik, seterusnya, pembinaan minda kelas pertama, first class mentality. Kebanyakan ketua jabatan, pemimpin, guru maupun those profesional, golongan-golongan profesional, mereka masih ditakuk, wakil rakyat, don dan parlimen, third class mentality. Tan Sri perlu mengangkat maupun menerjemahkan first class mentality ini daripada third class. Kita tidak boleh maju, Tan Sri. Seterusnya, budaya pemikiran transformasional, ketua jabatan, federal, state, local government, ketua unit, ketua bahagian, pemimpin-pemimpin federal, state, local government ini, mereka mesti transformational, good lenient, flexible, good listener, humble, ada towering personality, membantu, motivator, bukan mengugut, bukan memecilkan, bukan mengambil tindakan menggunakan kuasa, bukan mereka-mereka yang menyalahgunakan kuasa, seterusnya memanipulasi fakta, memfitnah, meminggirkan mana-mana individu ataupun pemberi pandangan dan penjana idea dan sebagainya. Kalau ketua jabatan, ketua unit kita bijak, maka negara, organisasi, federal, state, local government akan lestari, maju ke depan dan kita akan mencapai blueprint dengan baik. Seterusnya, pembinaan perpaduan kaum. Tan Sri, di mana-mana negara, sekiranya kaum mereka berpecah belah, fitnah memfitnah, prasangka antara satu kaum dengan kaum yang lain, satu kaum dilebihkan, satu kaum dipertikaikan, maka perpaduan kaum ini tidak akan berlaku. Mana mungkin tidak ada semangat nasionalisme, negara itu mampu maju. Tan Sri boleh melihat Amerika, India, China, Singapura dan beberapa negara dalam dunia yang bersatu atas satu tamadun bangsa, negara bangsa mereka maju. Keadilan bumi putera dan bukan bumi putera. Tan Sri, Malaysia ini agak complicated kerana kita mempunyai masyarakat bumi putera, perlu dijaga hak bumi putera dan bukan bumi putera. Jadi kita perlu mengadili kedua-dua kumpulan ini dengan lestari, saksama dan profesional. Seterusnya, Tan Sri, kita melihat pemerkasaan agensi berkuasa. Agensi berkuasa seperti PDRM, agensi AADK, agensi SPRM, Custom Immigration dan semua penguatkuasa termasuk penguatkuasa tempatan PBT perlulah diperkasakan melalui nilai integriti, tidak ada corruption, mempunyai minat dalam pekerjaan, menjadi frontliner yang hebat, tidak menerima apa-apa ganjaran rasuah, bangkit membela bangsa, maruah dan negara. Kita perlu latih anggota dan pegawai-pegawai kerajaan. Seterusnya, penguasaan kepelbagaian bahasa. Tan Sri, ini warna kuning. Warna kuning ini ada keperluan dan kepentingan. Kita mahu rakyat kita Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kedah, Melanau, Portugis dan asli. Mereka menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, Mandarin, Arab dan bahasa-bahasa penting. Di Malaysia kita utamakan bahasa-bahasa kita kerana rakyat kita, baik orang Melayu, India, Cina dan sebagainya, mereka boleh bekerja di dalam pelbagai situasi, peringkat dan menarik perhatian dan meneroka budaya dan sebagainya dari segi pekerjaan, pasaran pekerjaan, kompetensi, peningkatan kompetensi diri mereka dan banyak membantu mereka. Apabila orang Melayu boleh bertutur dalam bahasa Mandarin dan sebagainya, mereka boleh menguasai ekonomi orang Cina. Begitu juga orang Cina menguasai bahasa Melayu dan sebagainya, bahasa Inggeris. Kita boleh bekerja di
seluruh dunia dan membantu pelbagai pihak. Seterusnya agenda percukaian. Percukaian ini Tan Sri memang kita perlu adakan, tetapi dalam keadaan yang lestari, tidak membebankan, kerana dengan adanya cukai kutipan ini barulah kita boleh membantu B40 dan seterusnya, kumpulan M40, T20 dan sebagainya Tan Sri. Kalau negara, mana-mana negara maju pun akan kenakan cukai, tetapi cukai itu jangan terlalu banyak. Terlalu banyak cukai membebankan rakyat akan gulingkan kerajaan secepat mungkin. Baik, seterusnya kita perlu melihat kepada Malaysia sebagai hub pelancongan kesihatan, makanan dan lain-lain. Sebab kita perlu menjana ekonomi. Penjanaan ekonomi sumber pendapatan pelancongan 400 bilion. Sebab itu saya menarik perhatian kerajaan dan Perdana Menteri Jemaah Menteri Perikatan Nasional supaya memberikan keutamaan kepada industri pelancongan, pelancongan kesihatan, pelancongan makanan dan sebagainya. Jadi kita tengok di sini dasar luar negara terbuka Tan Sri. Kita Malaysia ini perlu lestari, menjaga semua negara dalam dunia ini, termasuk menghormati dasar negara masing-masing, dan kita juga perlu menggunakan G2G relation, government to government relation. Kita mempunyai orang India di Malaysia, kita mesti menggunakan orang Malaysia itu duta India atau rakyat Malaysia kepada negara India. Begitu juga orang Cina di Malaysia, kita menggunakan hubungan yang ada kepada negara Cina. Begitu juga di Arab, negara-negara OIC, kita gunakan orang Melayu dan orang mempunyai kepakaran bahasa Arab, Lughatul Arabiah, untuk mempengaruhi dan sebagainya. Dan pelbagai perkara lagi perlu kita lakukan, iaitu jangan terlalu ekstrim mengganggu-gugat dasar luar negara atau mencampuri urusan mereka. Sebaliknya kita mestilah lestarikan diri dan dalam memperjuangkan kemanusiaan, kita juga perlu menghormati dasar luar negara. Baik, pelantikan pakar bidang tujahan Tan Sri. Bidang tujahan Tan Sri sebagai Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, Wakil Rakyat, DUN dan Parlimen Perikatan Nasional, saya sarankan tolonglah lantik sekurang-kurangnya 10 orang pakar-pakar pelbagai bidang, ekonomi, politik, komunikasi, perundingan, kepimpinan, komunikasi media, dan juga apa-apa bidang, iaitu pengurusan kewangan, tadbir urus dan sebagainya. 10 orang penasihat think tank ini secara sukarela atau berbayar dan sebagainya untuk membantu menjadi think tank kepada kerajaan semua peringkat, federal, state, local government, semua ketua jawatan, termasuklah PBT Tan Sri. Barulah kita boleh mendapat pelbagai idea yang lebih rasional, realistik, dan kita manfaatkan untuk menghasilkan blueprint. Seterusnya, rombakan ketua jabatan. Yang ini perlu juga diambil kira kerana kita ada beberapa ketua jabatan pusat tanggungjawab di mana-mana, federal, state, local government, PBT. Mereka ini dilantik atas dasar politik yang tidak ada dasar warsa blueprint, maupun tidak boleh berfikir secara rasional, jiwa kecil, hati kecil, dan mereka menindas pelbagai pihak. Ini dalam semua peringkat, DLCs, mungkin PBT, federal, state, local government. Baik, seterusnya, kesederhanaan dalam keagamaan. Tan Sri perlu menjaga, sebab kebanyakan negara akan hancur apabila terlalu ekstrim dengan fanatik dengan agama. Tan Sri, kita perlu minta rakyat amalkan agama masing-masing secara maksimum, tetapi jangan terlalu mempertikai agama orang lain ataupun fokus bergaduh bertelikah tentang kebencian agama dan sebagainya. Seterusnya, pemerkasaan sistem penyampaian. Delivery sistem penyampaian surat-surat, aduan, permohonan federal, state, local government daripada rakyat atau rumbi perlu dibalas dengan segera serta merta melalui email, surat rasmi dan sebagainya tadi, barulah kerajaan dihormati. Baik, pemerkasaan inovasi dan pengeksportan. Kita perlu champion dalam bidang research, development and commercialization dan ekspor. Jangan beli segala teknologi, produk dan sebagainya, mata wang kita jatuh, ekonomi kita merudum. Kita perlu mencipta inovasi teknologi tentera dan seterusnya, kapal perang, maupun teknologi helikopter dan apa sahaja produk bawang, daging, susu dan sebagainya, sayur, kita ekspor dan ekspor berkualiti. Seterusnya kita dapat nilai pulangan yang mampan, profit making. Okey, penolakan pengasut sekitul. Pengasut sekitul, pembawa, pemakan dedak, mereka-mereka yang pembawa fitnah, pengampu, pemakan dedak, ini semua Tan Sri tolonglah jauhkan. Sejarah telah membuktikan bahawa ramai pemimpin kita tumbang, federal, state, local government, ahli parlimen dan DUN, kerana menjadikan proksi-proksi pengasut profesional. Pengasut ni dia ada macam-macam jenis Tan Sri, daripada pemimpin, daripada ahli politik, daripada sarjana, daripada mana-mana pihak lah ya. Hati-hati, jauhkan diri daripada mereka.
Perubahan sistem pendidikan, problem based learning ya, dan TVET, kemahiran kita perlukan. Jangan exam sekolah menengah, universiti, kita ubah sistem kepada pemikiran kritikal, leadership, soft skill, kemahiran insana dan sebagainya. Dan syukran dan Assalamualaikum. Sia-sia. Kita tengok lagi Tan Sri dalam slide seterusnya. Baik, renungan ini kepada semua pihak saya tujukan. Realitinya sekarang ini, Tuhan telah menentukan takdir Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri yang ke-8, kita reda. Tuhan telah izinkan Perikatan Nasional menjadi kerajaan, kita reda. Hakikatnya kerajaan Malaysia adalah Perikatan Nasional, reda. Yang Tuan Agong Raja Melayu berikan mandat kepada Perikatan Nasional, reda. Bijak bezakan antara realiti dan fantasi. Kita kena fahamlah apa realiti dan fantasi ya. Sokong kerajaan sedia ada, redalah. Beraksilah pada PRU 15 tahun 2020 sekiranya tuan-tuan 32 juta rakyat Malaysia mahu menjadi ahli parlimen dan DUN. Saya ke tuan-tuan ke siapa saja sekiranya mempunyai cita-cita, baik Pakatan Harapan ataupun BN dan siapa saja Perikatan Nasional, kembalilah berjuang, termasuk rakyat, anak muda, usahawan dan sebagainya. Lantiklah pemimpin-pemimpin berintegriti dan berjiwa tinggi. Sekarang ini kita perlu memberi sokongan. With that, syukran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.